Perginya terlalu cepat hingga tidak sempat menitip kata azimat. Itu yang acap kali diberitahu apabila bercerita tentang pemergian insan tersayang ke negeri yang abadi. Kerana COVID-19 tidak mengenal siapa, sekali menyelinap ke tubuh manusia, virusnya seumpama api memakan sekam, memusnahkan organ badan, melemahkan sistem pernafasan dan akhirnya pesakit dijemput Sang Pencipta. Bukan sahaja di Malaysia, tetapi seluruh dunia diheret melalui detik duka. Setiap hari, ada saja berita kematian disampaikan. Kerana virus corona bukannya mitos mahupun unsur konspirasi. Apa yang kita lihat sekarang ini adalah peningkatan kes-kes kritikal kategori 4 dan 5. Perubahan telah berlaku di mana bila kita lihat sekarang ini adalah yang menjadi kebimbangan kita adalah mereka yang datang dengan kategori 2, kategori 3 dengan kadang-kadangnya dengan sepantas kilat boleh berubah kepada kategori 4 dan kategori 5. Itu yang menjadi kebimbangan. Bagaimana kita nak menyediakan keperluan katil-katil kritikal ataupun katil-katil IC. Sejak kebelakangan ni, sejak yang kes meningkat, kita menerima lebih kurang purata untuk sehari. Zon merah dalam 10 kes ke atas, okey. Dan zon kuning biasanya dalam 70 plus minus, okey. 70 pesakit. Zon kuning, okey, semua kes yang datang ke hospital Sungai Buloh ialah semua pesakit yang memerlukan oksigen, okey. So maksud dia 70 yang di zon kuning semua memakai oksigen, dan yang di zon merah 10 memang semua yang memerlukan oksigen. Setahun, dunia dibelenggu keresahan. 1.7 juta orang maut sejak COVID-19 dikesan di China pada akhir 2019. Jejak yang kelam mula terasa sinarnya. November 2020, vaksin COVID-19 berjaya dibangunkan oleh syarikat bioteknologi Jerman dan syarikat pharmaceutical Pfizer. Sejak dari itu, 27 negara Kesatuan Eropah memulakan program vaksinasi mereka. Dan pada Februari 2021, bekalan vaksin pertama tiba ke Malaysia dari Pierce, Belgium. Seperti sedia maklum, Malaysia menerima 3 jenis vaksin COVID-19, iaitu Pfizer-BioNTech, Sinovac dan AstraZeneca. Setelah melalui ujian dan kajian makmal di bahagian Regulatori Farmasi Negara atau NPRA, Kementerian Kesihatan Malaysia terbukti selamat, berkesan dan halal mengikut muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam ke-10. Baharulah vaksin tersebut diberikan kepada rakyat Malaysia. Vaksin berfungsi dengan merangsang tubuh badan kita untuk menghasilkan perlindungan terhadap COVID-19. Jadi apabila lepas kita mengambil vaksin, kalau kita kena COVID-19, sistem pertahanan badan kita boleh melawan virus-virus tersebut. Kita tidak akan kena kesan daripada COVID-19, iaitu demam yang teruk yang boleh menyebabkan kita sesak nafas, yang boleh menyebabkan kita pergi ke hospital dan paling teruk ialah boleh menyebabkan kematian. Suntikan vaksin bukanlah jaminan kebal daripada dicangkiti COVID-19. Bukan juga pasport kebebasan. Tetapi penerima vaksin masih perlu melakukan kawalan kendiri dan mematuhi prosedur operasi standard.
Jadi kita sangatlah nak mencapai the one that we call as herd immunity. So dalam masa sekarang aim kerajaan sendiri pun untuk capai herd immunity which is 80% of immunity. So sangat disarankan kepada rakyat untuk sangatlah perlu untuk mengambil vaksin COVID-19. Kerana untuk bebas daripada cengkaman COVID-19, Malaysia perlu mencapai imuniti kelompok sehingga 80%, iaitu vaksinasi dilakukan secara beramai-ramai bagi menyekat virus COVID-19 melompat daripada individu ke individu lain. Dan seterusnya memutuskan rantaian jangkitan untuk bebas daripada pandemik COVID-19. Itu adalah harapan kita dengan program imunisasi ini. Oleh itu, kita telah mengeluarkan slogan lindung diri, lindung semua. Slogan ini sangat sesuai kerana ini menunjukkan bahawa jika kita mendapat vaksin, kita bukan sahaja melindungi diri kita, malah kita melindungi semua masyarakat kerana kita boleh memutuskan jangkitan COVID-19 ini. Ini bukan cerita baharu. Bagi warga emas, pengalaman mengajar mereka akur kepada program vaksinasi kebangsaan. Kerana sebelum ini mereka pernah menjalani proses vaksinasi bagi mencegah penularan penyakit cacar dan polio, yang mana akhirnya penyakit yang menghantui penduduk dunia kini hanya tinggal sejarah. Setakat 15 Ogos 2021, jumlah keseluruhan divaksin di Malaysia adalah 27,810,855 orang menerusi program imunisasi kebangsaan yang bermula pada Februari 2021. Program secara berfasa ini jelas memperlihatkan perkembangan positif. Kes kemasukan pesakit kategori 3 hingga 5 di Labuan, Sarawak, Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan Putrajaya semakin mengucup. Selain pada kita tawakal, kita juga perlu berusaha untuk mendapatkan vaksin semaksimum mungkin majoriti rakyat. Kerana boleh kita lihat negara-negara Europe, kita tengok macam dah bebas dengan vaksin. Ke sana ke sini, boleh tengok Euro. Kita rindu Malaysia kembali seperti biasa. Vaksin itu dia boleh jaga kita 100% tak boleh pun kita boleh cuba angkat, still kita boleh jalan lah. Saya harap semua pun sihat dan ini wabak ni COVID ni akan berkekurangan lah. Rasa bertanggungjawab lah. Sebab ada kompis ni mesti kita kena ikutlah. Macam itulah. Bagi individu yang sudah lengkap divaksin, antibodi mereka mampu menangkis serangan virus COVID-19. Tetapi yang meresahkan petugas barisan hadapan apabila menerima kes yang memerlukan bantuan pernafasan daripada pesakit yang tidak mempunyai sejarah vaksin. Tahukah anda, mereka yang tidak divaksin seolah-olah bernafas menantikan harapan yang kabur. Sebenarnya, kita sudah pun mula melangkah keluar dari hujung terowong yang gelap. Cukuplah 2 tahun dicengkam pandemik COVID-19. Sudah tiba masanya kita ikutlah jalan kesejahteraan yang dibuka oleh Pfizer, Sinovac dan AstraZeneca. Tidak perlu banyak alasan. Kerana lebih ramai divaksinasi, lebih banyak lagi nyawa diselamatkan. Dan kita pasti menang. Cerita kita memerangi COVID-19 bernoktah di sini. Assalamualaikum. Jaga diri dan saya doakan kita semua sentiasa dilindungi Yang Maha Esa.